Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 CTU 554. Pada hari ini kami akan menerangkan mengenai satu topik etika dan peradaban dalam masyarakat India ataupun Hindu. Jadi sebelum kami menerangkan dengan lebih lanjut mengenai topik ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah Syamimi binti Mazlan. Yang kedua adalah Nurul Nabila binti Khairul Anwar. Yang ketiga iaitu saya sendiri ialah Nur Fatinaja binti Abdul Manaf. Yang keempat Nur Aisyah binti Jamil. Yang kelima adalah Nurul Farah Ain binti Amaruddin. Dan yang keenam adalah Nik Nur Alia Masarah binti Nik Harizi. Pertama adalah India. India merujuk kepada salah. Pertamanya adalah India. India merujuk kepada masyarakat India, manakala Hindu merujuk kepada agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang tertua dan penganutnya merupakan tiga paling banyak di dalam dunia ini selain daripada agama Islam dan juga agama Kristian. Seterusnya, perkataan Hindu itu sendiri pada asalnya bermula dengan salah satu nama tempat tamadun kaum India pada satu ketika dahulu, iaitu Lembah Sindhu ataupun kini dikenali sebagai Sungai Indus. Bahasa rasmi yang digunakan oleh masyarakat India ini sendiri adalah bahasa Sanskrit dan bahasa ini masih digunakan sehingga hari ini. Seterusnya adalah terdapat banyak kitab-kitab yang digunakan pakai oleh agama ini. Antaranya adalah kitab Veda, Undang-Undang Manu, Mahabharata, Gita, Yoga, Bashita dan juga Ramayana. Walaupun begitu banyak kitab-kitab yang dikeluarkan ataupun diamalkan, namun pengasas-pengasas kitab-kitab ini masih tidak dapat dikenal pasti sehingga hari ini. Apakah itu etika dan juga peradaban? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika membawa maksud satu prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang dipegang oleh sesuatu individu ataupun sesebuah masyarakat tersebut. Manakala peradaban ataupun tamadun itu sendiri membawa maksud sistem perkembangan sosial ataupun kebudayaan sesuatu bangsa. Etika dan peradaban amatlah penting dan bergerak seiringan dalam membentuk masyarakat yang lebih bermoral. Hal ini kerana dengan adanya etika dan peradaban, ianya akan menjamin kesejahteraan dan keamanan sesuatu masyarakat ataupun kaum tersebut. Seperti agama dan masyarakat yang lain, masyarakat India juga mengamalkan etika dan peradabannya yang tersendiri. Antara nilai-nilai yang diamalkan oleh masyarakat India adalah nilai satya, nilai karma dan juga nilai dharma. Menurut pembacaan saya, Satya adalah merupakan unsur keimanan yang pertama bagi mereka. Perkataan Satya adalah berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu melalui perkataan Sat yang membawa maksud kejujuran, kebenaran, kesetiaan dan juga ketuhanan. Penggunaan nilai Satya adalah secara meluas, oleh kerana itu, terdapat 5 pecahan bagi Satya, yang mana kita dikenali sebagai Pancasatya. Apakah itu Pancasatya? Pancasatya terbahagi kepada 5 bahagian satya, iaitu yang pertama, Satya Semaya, iaitu jujur terhadap Tuhan ataupun janji. Yang kedua, Satya Hridaya, iaitu jujur kepada diri sendiri, iaitu dengan berpendirian teguh. Yang ketiga adalah Satya Mitra, adalah jujur terhadap rakan ataupun teman. Yang keempat adalah Satya Wacana, iaitu jujur terhadap perkataan. Dan yang kelima adalah Satya Laksana, iaitu jujur terhadap perbuatan. Kelima-lima satya ini sangatlah penting dan amat diamalkan dan ditekankan oleh masyarakat India kerana kelima-lima ini mempunyai kepentingannya yang sendiri. Hai, Assalamualaikum. Saya Farah Ain dan tiba giliran saya pula menerangkan apa itu maksud karma dan dharma. Jadi perkataan karma berasal daripada bahasa Sanskrit yang membawa maksud balasan daripada perbuatan terdahulu, di mana masyarakat India percaya bahawa setiap perbuatan akan membuahkan hasil ataupun dalam nama kata lain vipaka. Sebagai contoh, ia sama seperti konsep kita menanam pokok, di mana kalau kita menjaga pokok itu dengan baik, dengan menyiram setiap hari, memberi baja, pasti akan membuahkan hasil yang baik juga. Sama juga dengan konsep kelahiran semula. Mereka percaya bahawa kehidupan yang mereka jalani pada hari ini adalah hasil daripada perbuatan mereka yang terdahulu, dan disokong lagi dengan ayat kitab suci Hindu, iaitu demikian pula halnya Jivaman, iaitu roh individu tersebut meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru. Jadi di sini kita boleh nampak memang benar mereka percaya dengan kelahiran semula.
Terdapat 3 jenis karma yang perlu kita ketahui, dan yang pertama adalah prarabdha karma, di mana perbuatan yang dilakukan semasa hidup dan karmanya juga akan dibalas semasa hidup tanpa perlu menunggu kelahiran semula. Seterusnya adalah sancita karma yang bermaksud perbuatan yang dilakukan semasa kehidupan yang lalu dan karmanya masih belum habis dibayar, maka pada kehidupan yang sekarang karmanya akan diteruskan. Dan yang terakhir adalah kriya mana karma, di mana perbuatan yang dilakukan pada kehidupan yang sekarang tetapi karmanya akan dibalas apabila mereka telah lahir semula. Seterusnya kita masuk pula dalam topik Dharma, di mana ia berasal daripada perkataan Dar yang bermaksud menyokong. Dan dalam pemikiran India juga, ia merangkumi pelbagai maksud dan bersifat polisemi. Antaranya adalah undang-undang, norma tingkah laku, sifat sesuatu benda, kebajikan agama, kewajipan dan tanggungjawab dan sebagainya. Tapi secara umumnya kita boleh kata Dharma adalah satu panduan tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam organisasi tersebut. Dharma terbahagi kepada 3 kategori dan yang pertama adalah Dharma masyarakat. Ia merupakan satu panduan di mana setiap individu akan ditentukan apa fungsi mereka dan apa yang harus mereka lakukan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, setiap individu dalam masyarakat tersebut, tidak kira tua atau pemuda, perlu menjalani kehidupan yang aman damai supaya tidak berlaku pertelingkahan. Seterusnya Dharma individu, di mana ia merupakan panduan bagi menentukan apa yang harus seseorang itu lakukan mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Sebagai contoh, kanak-kanak tugas mereka hanya perlu belajar dan mencari ilmu, manakala orang dewasa pula mereka perlu bekerja dan mencari sumber pendapatan. Yang terakhir adalah Dharma khas, di mana ia merupakan panduan tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap individu. Dan walaupun tugas yang mereka lakukan itu tidak sempurna, tetapi mereka tetap dituntut untuk melaksanakannya. Dan tugas ini ditentukan melalui kedudukan iaitu warna serta peringkat dalam kehidupan iaitu asrama. Warna merupakan satu sistem sosial dalam masyarakat Hindu dan mempunyai 4 golongan. Yang pertama yang teratas sekali adalah golongan Brahmin yang terdiri daripada ahli falsafah, ahli agama, cendekiawan dan intelektual. Kedua adalah Kshatriya iaitu terdiri daripada panglima dan pentadbir negara. Yang ketiga pula adalah Vaishya yang terdiri daripada pedagang, pelukis dan petani. Manakala yang terakhir adalah golongan sudra yang terdiri daripada pekerjaan buruh dan ataupun pekerjaan biasa. Asrama pula terbagi kepada 4 tahap dalam kehidupan spiritual. Yang pertama adalah Brahmacharya, di mana seorang pelajar itu akan meninggalkan rumah untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga umur mereka mencapai 25 tahun. Kemudian tahap yang kedua adalah Grihastha, di mana seseorang itu akan memulakan kehidupan yang baharu dengan berkahwin dan tugasnya adalah untuk mencari sumber pendapatan untuk menyokong keluarga. Dan tahap ini akan berlangsung sehingga umur mereka 50 tahun. Yang ketiga adalah Vanaprastha, di mana mereka yang dalam lingkungan umur 48 hingga 72 tahun, mereka seharusnya tidak boleh lagi lalai dengan keseronokan duniawi, maka mereka dituntut untuk pergi ke hutan untuk bermeditasi. Manakala yang terakhir adalah Sannyasa, di mana golongan ini sekurang-kurangnya telah berumur 72 tahun ataupun lebih, dan mereka seharusnya telah benar-benar meninggalkan segalanya dan hanya berusaha mengabdikan diri kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamim binti Mazlan akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan contoh-contoh bagi Satya dan juga Karma. Satya adalah kejujuran. Seorang tokoh India yang dikenali seluruh dunia iaitu Mahatma Gandhi mempercayai dengan mengatakan dan juga melakukan kebenaran, kejayaan dan juga kemuliaan akan berpihak kepada dirinya. Oleh itu, beliau telah mencipta satu kempen yang bernama Satyagraha berasaskan konsep Satya. Satya bermaksud kebenaran, manakala Agraha bermaksud berpegang teguh. Sekaligus kita dapat simpulkan bahawa Satyagraha ini bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran.
Kempen Satyagraha mula dicipta oleh Mahatma Gandhi pada tahun 1908 dengan tujuan untuk menentang undang-undang kulit hitam. Bukan itu sahaja, beliau juga menggunakan kempen ini sebagai senjata sosial dan juga politik bagi memerdekakan tanah India daripada penjajahan British. Tidak berhenti di situ, kempen ini juga telah mempengaruhi Nelson Mandela bagi memperjuangkan darsa epitet di Afrika Selatan dan juga mempengaruhi Martin Luther King dalam memperjuangkan gerakan hak asasi di Amerika Syarikat. Seterusnya kita lihat pada karma. Seperti yang diketahui ramai, karma mempunyai asas yang lebih kurang sama dengan konsep what you give, you will get back. Karma terbahagi kepada dua, iaitu cuba karma dan juga acuba karma. Cuba karma adalah perbuatan yang baik. Contoh bagi cuba karma adalah seperti Trikaya Parisuddha, Catur Paramita dan juga Pancayama Brata. Trikaya Parisuddha bermaksud 3 landasan, iaitu berfikir, bercakap dan berbuat baik. Catur Paramita pula bermaksud 4 perbuatan murni yang terdiri daripada maitri, karuna, mudita dan juga upeksa. Maitri adalah perasaan yang ingin berteman ataupun ingin membahagikan seseorang, manakala karuna pula adalah belas ihsan ataupun berkasih sayang seperti bersedekah. Yang ketiga adalah mudita, perasaan ataupun sikap yang suka memudahkan urusan orang lain seperti menziarahi orang yang sakit. Dan yang terakhir adalah upeksa, iaitu sikap yang sering menghargai orang lain seperti menghadiahkan seorang guru sebagai tanda penghargaan. Contoh yang ketiga adalah Pancayama Brata. Pancayama Brata adalah perbuatan untuk mencapai kesucian batin. Sebagai contoh adalah tidak membunuh haiwan dengan sewenang-wenangnya. Acuba karma pula adalah kata lawan bagi cuba karma. Jadi kita dapat definisikan acuba karma adalah perbuatan yang jahat ataupun perbuatan yang tidak baik. Acuba karma terbahagi mengikut tahap-tahap dosa seperti upapataka, mahapataka, atipataka dan juga pancabaya tusti. Upapataka adalah dosa kecil seperti merompak ataupun membunuh anak. Dan seterusnya adalah mahapataka, iaitu dosa besar seperti membunuh ahli pendeta ataupun merogol. Yang ketiga adalah atipataka yang bermaksud dosa paling besar. Sebagai contoh adalah memperkosa adik-adik perempuan ataupun ibu kandung sendiri. Dan yang terakhir adalah pancabaya tusti yang bermaksud kepuasan bersifat dunia. Dan antara contoh bagi pancabaya tusti adalah Aryana, raksasa, saya, sangga dan juga hingsa. Aryana adalah perbuatan di mana seseorang itu mengumpulkan harta hanya bertujuan untuk menjadi kaya tanpa meneliti kesan baik dan buruk yang bakal dipikul. Dan yang kedua adalah raksasa, iaitu perbuatan yang sedaya upaya melindungi harta walaupun dengan cara yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah saya, iaitu perasaan takut akan kekurangan atau kehilangan harta yang sedia ada sehingga menjadi kedekut. Dan yang keempat adalah sangga, iaitu sikap yang suka mencari kekasih gelap hanya kerana keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir adalah hingsa, iaitu sikap suka membunuh dan menyakiti orang lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi seterusnya kita akan sambung kepada contoh dharma, iaitu contoh kepada ketaatan ataupun tanggungjawab. Dalam masyarakat India, mereka percaya bahawa dharma merupakan gerbang untuk menuju ke moksha. Moksha ini bermaksud pelepasan diri daripada kitaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh roh. Jadi apakah contoh dharma yang pertama? Jadi contoh dharma yang pertama kita lihat pada alam semesta, iaitu adalah matahari. Dharma matahari adalah ia memantulkan cahaya dan bersifat panas. Jadi jika matahari tersebut tidak lagi memantulkan cahaya dan tidak lagi bersifat panas, maka dia telah tidak melaksanakan dharmanya. Jadi kita sudah tidak boleh memanggil matahari tersebut sebagai matahari. Contoh yang seterusnya kita boleh lihat dalam konteks kekeluargaan, iaitu yang pertama dharma sebagai ibu bapa dan yang kedua dharma sebagai anak. Dharma sebagai ibu bapa kita boleh lihat bahawasanya ibu bapa bertanggungjawab untuk menjaga, membesarkan dan menasihati anak-anak. Manakala dharma sebagai seorang anak adalah untuk membalas jasa kedua ibu bapa mereka. Seterusnya kita beralih kepada pengingkaran dharma.
Okey, baiklah. Apakah contoh pengingkaran dharma? Contoh yang kita boleh lihat salah satunya adalah di mana si suami mengasari si isteri. Pada dasarnya si suami itu masih lagi suami kepada isterinya, tetapi dharma dharma sebagai seorang suami itu telah hilang. Dalam arti kata lain, lelaki tersebut tidak layak digelar sebagai seorang suami. Pengingkaran dharma ni sangat ditakuti oleh masyarakat India kerana ia merupakan gerbang untuk menuju moksha. Jadi jika mereka mengingkari dharma, maka jalan untuk menuju ke moksha itu sangatlah sukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabila binti Khairul Anwar. Kini giliran saya untuk menerangkan mengenai perbezaan antara konsep Satya dalam agama Hindu dengan konsep agama Islam. Baiklah. Unsur keimanan yang utama dalam agama Hindu adalah Satya. Apakah maksud Satya ini? Satya ialah kebenaran. Kebenaran yang merupakan sifat Tuhan mereka. Dan ianya juga bermaksud kesetiaan. Okey. Kebenaran dan kejujuran yang dimaksudkan oleh Satya ini adalah bersifatkan Tuhan mereka. Tetapi berbeza dengan agama Islam, kejujuran dan kebenaran ini dizahirkan oleh pesuruh Allah. Siapakah pesuruh Allah? Ianya adalah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sifat jujur Nabi Muhammad SAW ini adalah siddiq. Apa maksud siddiq? Ianya adalah jujur. Okey, jujur ini kita sendiri dapat lihat bagaimana jujurnya Nabi Muhammad SAW dari segi percakapannya, perbuatannya, bagaimana dia baginda melakukan berjual beli, semuanya ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia. Baiklah, selain daripada sifat jujur, sifat baginda juga adalah amanah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengkhianati sesiapa pun, dan apabila diberikan amanah tersebut, baginda menjalankan dengan sangat baik. Sebagai contohnya, melalui malaikat Jibril alaihissalam, baginda dapat menyampaikan segala risalah daripada Allah kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini sebagai satu amanah yang sangat berat. Baiklah, kini saya akan terangkan apakah perbezaan antara karma dalam konsep agama Hindu dan juga konsep kifarah dalam agama Islam. Bagi orang-orang Hindu, setiap perbuatan manusia itu mereka akan terikat dengan hukum karma. Hasil daripada karma ini ianya akan memberi balasan terhadap perbuatan manusia. Balasan yang dihadapi oleh mereka ini bukan sahaja ketika mereka hidup, tetapi juga ianya membawa kepada kehidupan selanjutnya, yang dikenali sebagai samsara, iaitu reinkarnasi. Ianya amat berbeza dengan Islam, yang mana setiap Muslim mereka terikat dengan konsep pahala dan juga dosa, yang merupakan bentuk-bentuk ganjaran atau balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kifarah yang ada dalam konsep Islam ini tidak sama dengan karma. Kifarah ini berbentuk kedendaan atau tebusan bagi menghapuskan segala kesalahan-kesalahan akibat dosa yang dilakukan, seperti membebaskan hamba, memberi orang susah makan, ataupun berpuasa. Ianya juga boleh terjadi kepada seseorang itu kesakitan ataupun musibah asbab perbuatan yang mereka lakukan.
kesimpulannya kifarah ini tidak sama sekali sama dengan karma, di mana karma ianya perlu dibalas secara sepenuhnya dengan perbuatan-perbuatan baik sehingga mereka mencapai tahap moksha, dan kifarah pula merupakan sebagai dosa yang disusuli dengan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Al-Masara binti Nia Harisi. Seterusnya kita akan lihat pula pada perbandingan antara konsep Dharma dengan konsep Islam. Istilah Dharma sebagaimana yang dipercayai oleh mereka yang beragama Hindu adalah merupakan suatu peraturan atau kewajipan semula jadi yang telah ditetapkan untuk setiap makhluk di muka bumi. Mereka harus akur dengan Dharma supaya mereka boleh mendapat karma baik dan juga mencapai moksha, iaitu pembebasan daripada kitaran kematian dan kelahiran semula jadi. Hal ini adalah begitu berbeza dengan konsep dalam Islam di mana kewajipan dalam Islam ini dianggap sebagai tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lihat secara terperinci, antara tanggungjawab utama yang Allah telah tetapkan adalah pertama, tanggungjawab manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah memerintahkan umatnya untuk patuh aku dengan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Allah memerintahkan umatnya untuk menunaikan ibadah wajib seperti solat fardu. Seterusnya, tanggungjawab manusia terhadap masyarakat dan agama. Maksudnya di sini, manusia pula memastikan bahawa masyarakat dan agama ini adalah berada pada landasan yang betul, di mana masyarakat ini masih tidak tersasar jauh daripada agama Islam. Dan yang terakhir adalah tanggungjawab manusia dengan ahli keluarganya. Setiap umat Islam perlulah tahu bahawa agama Islam ini menyeru umat-umatnya untuk saling bersama-sama melindungi ahli keluarga masing-masing daripada azab api neraka. Oleh itu, setiap umat Islam ini perlulah bersama-sama saling menegur dan saling mengingati antara satu sama lain akan larangan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kesimpulannya di sini dapat kita lihat bahawa konsep Dharma dan konsep Islam ini adalah berbeza, di mana Dharma tadi seperti yang telah dijelaskan adalah untuk mendapat karma baik dan juga untuk mencapai moksha. Manakala umat Islam pula akur dengan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Allah adalah untuk mendapat pahala, mendapat keredaan daripada Allah, dijamin syurga dan juga kekal berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, kita boleh lihat bahawa satya, karma dan dharma merupakan antara kepercayaan dan nilai utama dalam masyarakat India. Selain itu, perbezaan fahaman dan ajaran tidak menghalang untuk setiap masyarakat itu bergaul antara satu sama lain kerana masing-masing boleh memahami etika dan peradaban masyarakat yang lain. Oleh itu, setiap individu perlulah bertanggungjawab dalam mempraktikkan etika dalam kehidupan seharian supaya kehidupan diri sendiri dan orang lain lebih aman dan harmonis. Tuntasnya etika dan peradaban sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan oleh sesebuah masyarakat kerana ia mencerminkan ketamadunan masyarakat tersebut. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.